Satu perjanjian damai Gaza bersejarah atau satu lagi ilusi? Trump mengumumkan bahawa Hamas telah bersetuju untuk melucutkan semua senjata. Tetapi apa yang dikatakan oleh Hamas? Dan krisis migran Eropah semakin memuncak apabila 50,000 migran membanjiri bandar Ceuta di Sepanyol. Kami akan kupas semuanya di Kuat. Selamat kembali semua ke Kuat dan ya, saya sudah kembali ke negara ini. Terima kasih kepada rakan hos saya yang hebat kerana meneruskan rancangan sepanjang bulan saya tiada. Kami gembira dapat kembali bersama anda sekali lagi. Sekarang, Rumah Putih mengumumkan satu perjanjian bersejarah. Inilah yang mereka katakan. Hari ini, Lembaga Keamanan telah mencapai satu perjanjian bersejarah untuk perlucutan senjata sepenuhnya Hamas dan semua kumpulan bersenjata lain di Gaza. Ini adalah satu langkah besar ke arah keamanan dan keselamatan yang berkekalan. Tetapi apa yang Hamas katakan? Tonton ini. Kami bercakap tentang menyimpan senjata berat di bawah tanggungjawab jawatan kuasa kebangsaan. Tamat. Itu sahaja ceritanya. Kami tidak bercakap tentang apa-apa istilah lain, bukan tentang pelucutan senjata atau apa-apa yang lain. Isu membebaskan tanah daripada penjajahan dan isu membina perpaduan nasional Palestin. Ini adalah perkara yang akan kami usahakan dan terus perjuangkan. Baiklah, itu tadi Ghazi Hamad. Dan adakah orang Amerika sedang dipermainkan lagi? Baiklah, puan-puan, sebelum kita mula bercakap mengenainya, mari kita lihat apa sebenarnya perjanjian itu. Jadi inilah perjanjian itu, okey? Anda perlu menyingkirkan senjata berat. Dalam erti kata lain, roket. Okey, kita dah berjaya dengan roket. Hampir tiada yang tinggal pun. Dan bukannya Iran boleh mempersenjatai mereka semula pada masa ini. Tapi mereka boleh simpan senjata pertahanan, termasuk Kalashnikov dan RPG. Jadi apa sebenarnya yang dimaksudkan bila mereka kata ini adalah pelucutan senjata? Adakah ini satu lagi perjanjian kosmetik di mana anda perlu berundur sebelum kami benar-benar lakukan apa-apa, tapi sebenarnya kami tak buat apa-apa dan mereka diberi pengampunan untuk kekal di kawasan itu. Jadi pada dasarnya pengganas kekal di kawasan itu dengan senjata pertahanan. Apa sebenarnya yang kita lakukan? Dan ia kedengaran sangat serupa dengan perkara lain yang sedang kita lalui. Emily, saya nak dengar pandangan awak. Apa makna perjanjian ini bagi awak kalau ini benar-benar satu perjanjian? Langsung tiada apa-apa. Saya rasa ini adalah corak yang sama yang kita lihat selama bertahun-tahun apabila melibatkan jalur Gaza. Saya tidak fikir ia boleh dikuatkuasakan. Dan saya juga tidak fikir sebab itulah kita tidak melihat sebarang respon awal pun daripada pihak Israel sehinggalah mungkin 48 jam selepas Rumah Putih mengumumkannya. Karena kita tahu mereka tidak akan melakukannya. Kita tahu mereka tidak akan melucutkan senjata. Jadi keseluruhan usaha ini hanyalah omong kosong. Dan malangnya inilah yang sering kita lihat dilakukan oleh Presiden Trump apabila nampaknya beliau tidak tahu apa lagi yang perlu dilakukan. Maksud saya, Hamas sejak hari pertama apabila beliau mengemukakan pelan 20 perkara, itu mereka menolak pelucutan senjata. Mereka menolak pembubaran. Dan kita masih berada di tempat yang sama seperti ketika perkara itu dikemukakan. Jadi sebenarnya, tiada apa yang berubah di sini. Dan maaf, tetapi memberi mereka amnesti sedangkan mereka cuma menyerahkan senjata berat, tetapi mereka pun tidak mengeluarkannya dari Gaza. Ia akan dikawal oleh sejenis pihak berkuasa teknokratik Palestina yang baru di dalam jalur Gaza. Kita sebenarnya pernah lakukan perkara yang sama sebelum ini. Apa yang anda fikir UNIFIL itu? Pasukan pengaman antarabangsa? Kita pernah buat begini sebelum ini. Kenapa kita buat lagi? Perkara yang sama berulang-ulang kali dan mengharapkan hasil yang berbeza. Ya, betul. Seperti yang saya katakan, ini hanya kosmetik. Tapi lihat, sebaliknya, okey, tahun lepas, pada masa ini, ingat tak di mana kita berada pada masa ini tahun lepas? Tebusan masih berada di Gaza. Dan Trump mengumumkan bahawa dia akan membawa mereka pulang. Dia seolah-olah merealisasikannya dengan tekadnya sendiri. Dan mereka pulang dengan bantuan aktor-aktor negara bermasalah yang sama seperti Qatar dan Turki. Dan anda tahu semua yang lain termasuk Mesir. Jadi anda ada aktor-aktor negara ini yang menyokong apa yang dipanggil Hamas. Dan kita tahu ini semua sandiwara, memang betul. Tapi di pihak lain, begitulah cara kita bawa pulang tebusan. Tidak, Sosyana. Jadi awak sebenarnya membangkitkan satu perkara yang menarik kan? Jadi Emily kata kita baru saja buat perkara ini. Apa bezanya? Ya, dia betul. Ya, apa yang awak katakan itu benar. Hamas takkan berubah. Tapi orang yang membekalkan senjata kepada Hamas dan orang yang membiayai Hamas, kalau kita sekat mereka, maka Hamas tiada apa-apa. Jadi itu mungkin perkara yang boleh berubah. Kan? Itu mungkin pemboleh ubah sebenar yang boleh diubah dan akan memberikan kita hasil yang berbeza daripada perkara yang sama. Ya, itu mungkin kan?
Seperti jika Anda melihat papan catur, Anda tahu Anda bukan hanya ada buah-buah catur di hadapan. Anda perlu fikir siapa yang di belakang dan siapa yang menyokong mereka. Dan pada akhirnya, bidak hanyalah bidak jika tidak disokong oleh buah catur lain dan apa yang mereka boleh lakukan. Jadi jika seseorang sedang bermain permainan yang lebih besar dan memikirkan siapa yang mampu membekalkan senjata kepada Hamas, siapa yang mampu membantu mereka dan mengeluarkan mereka dari permainan, maka Anda mungkin akan mendapat hasil yang berbeza. Tepat Saya sekali. rasa masalahnya. Teruskan, Emily. Saya cuma nak cakap, saya rasa masalah di sini, saya setuju dengan awak, Shoshana. Saya sangat setuju dengan awak. Namun, kita juga bukan berurusan dengan orang di belakang Hamas. Dan itu adalah Republik Islam Iran. Sekarang, saya tahu kita juga ada perbincangan tentang itu. Tapi, ia perkara yang sama. Maksud saya, sekurang-kurangnya setakat ini, berdasarkan apa yang kita tahu sekarang, Presiden Trump tidak mengambil langkah untuk mempertanggungjawabkan mereka, dan komuniti antara bangsa pun tidak. Jadi, kita tidak boleh mengharapkan apa-apa perubahan dengan Houthi, dengan Hamas, dengan Jihad Islam, dengan Hezbollah, dengan IRGC, sehingga kita benar-benar bersedia untuk berdepan dengannya secara langsung. Kita tak boleh mahu kedua-duanya sekali. Kita perlu berdepan dengan salah satu daripadanya secara terus pada satu ketika nanti. Tepat sekali. Dan walaupun mereka dilemahkan, dan walaupun mereka terlalu sibuk berperang sendiri sekarang untuk mempersenjatai Hamas, masalah saya ialah siapakah mereka ini? Siapakah negara-negara ini? Kita ada Turki. Kita semua tahu bahawa mereka kini menjadi cabang dalam NATO untuk Ikhwanul Muslimin. Cita-cita mereka adalah untuk mengembalikan Empayar Utsmaniyah. Qatar, kita semua tahu bahawa mereka adalah sumber pembiayaan racun itu. Mesir, mereka ada masalah mereka sendiri. Mereka telah membina 6 tembok untuk memisahkan mereka daripada Hamas dan jalur Gaza. Jika inilah orang-orang yang menekan Hamas, baiklah, kita berjaya bawa pulang tebusan, itu sangat besar. Betul? Tapi orang-orang ini sama sekali tidak begitu berminat untuk memastikan Ikhwanul Muslimin lenyap di jalur Gaza, kan? Tapi bila kita cakap begitu, mungkin sama seperti awak katakan tentang papan catur, jika kita melihat ini sebagai satu sistem yang bertunjangkan beberapa tonggak, terutamanya sekarang dengan apa yang sedang berlaku di Iran dan apa yang perlu ditangani berkaitan dengan IRGC, Hamas seolah-olah telah menjadi kejahatan yang lebih kecil dalam kumpulan kejahatan yang lebih besar. Sebab sekarang awak perlu berurusan dengan raja itu sendiri dan semuanya berada di bawah naungan itu. Jadi saya rasa mungkin jika ia menjadi sesuatu yang melibatkan orang awam, di mana orang yang sebenarnya tidak tahu apa yang sedang berlaku, tetapi telah dimanipulasi. Jika awak benar-benar hadapi secara terus dengan menyerang puncanya dari atas, supaya kesannya merebak dan menampakkan segala yang lain, mungkin itu satu taktik. Saya pun tak pasti. Tapi saya berharap jika saya melihatnya dari sudut itu, ada begitu banyak kejahatan yang mengelilingi kita. Tapi saya juga rasa sekarang ini di peringkat antara bangsa, ada satu kejahatan yang menyuburkan setiap bahagiannya. Jadi maksud saya, kita tahu itu adalah kepala ular. Dan kita tahu bahawa Hamas memang telah dilemahkan. Dan cara saya lihat begini, musim sejuk akan tiba lagi. Saya rasa macam dalam Game of Thrones, musim sejuk akan tiba. Musim sejuk Kita akan secara tiba. literal. Game of Thrones. Kita macam Game of Thrones tanpa naga. Dan kita ada beberapa orang yang sebenarnya boleh lakukan kerja yang baik dengan naga. Tapi kita macam dalam Game of Thrones dan mereka tak boleh biarkan sejuta orang tinggal dalam kemah untuk satu musim sejuk lagi. Ini cara saya melihatnya. Dan mereka mahu bawa masuk wang untuk pembinaan semula, tapi mereka tak boleh serahkan pembinaan semula kepada Hamas. Jadi mereka perlu berpura-pura demi memberi gambaran bahawa Hamas tidak lagi berkuasa. Itu cara saya melihatnya. Saya nampak inilah perkara utamanya. Kita perlu bawa masuk wang ke sana. Kita tak boleh biarkan orang tinggal dalam kemah. Maaf jika saya nampak memandang ringan, dan saya tidak bermaksud untuk merendahkan rakyat Gaza. Tetapi kenapa kita begitu mengambil berat tentang rakyat Gaza? Walaupun ada sejuta daripada mereka tinggal dalam kemah pada musim sejuk, sedangkan ada 92 juta orang yang hidup di bawah pemerintahan diktator pengganas Islam, yang sebenarnya tidak mempunyai tenaga, tidak mempunyai air, tidak mempunyai apa-apa keperluan asas untuk kehidupan mereka di dalam Iran. Semuanya disebabkan oleh rejim di sebuah negara yang kaya dengan sumber pada asalnya. Kenapa mereka tidak diambil kira? Tetapi sejuta orang di Gaza tiba-tiba menjadi penting. Kemunafikan dalam isu ini memang keterlaluan bagi saya. Sudah tentu mereka penting. Anda tahu, apa yang benar-benar menakjubkan bagi saya ialah apabila Amerika dalam 2 minggu lepas menyerang Iran, tetapi Israel tidak terlibat. Saya janji, saya sedang mengembara. Ia hampir tidak mendapat liputan berita antarabangsa apabila Israel tidak terlibat. Saya tahu kita selalu kata tiada Yahudi, tiada berita. Tetapi ia memang sangat jelas bagi saya. Saya berada di Amerika dan saya berada di Eropah. Okey, dan saya terus menonton media arus perdana. Anda tahu, media utama. Di England, ia hampir tidak dilaporkan dalam media UK. Di Amerika, ia hanya butiran ketiga. Memang betul begitu.
Jadi Emily, bagaimana awak boleh fikir bahawa 92 juta orang yang kini tidak diserang oleh Israel akan mendapat perhatian berbanding sejuta orang yang berada di sempadan dengan Israel? Distopia yang kita hidup sekarang. Dan inilah sebabnya perkara ini mencerminkan apa yang sedang berlaku di Republik Islam Iran. Jadi pada hujung minggu, betul, kami semua sudah bersedia, Siap sedia. siap sedia, lengkap bersenjata menurut Presiden Trump. Dengar, askar-askar telah dipanggil untuk bertugas simpanan di negara ini. Semua orang dalam keadaan cemas. Mereka telah membuka semua pusat perlindungan komuniti. Anak perempuan saya terpaksa pergi melawat seorang kawan di Betchevich, Betchworth. Suami saya letak tika yoga dalam kereta sekiranya dia perlu berhenti di tengah jalan dan baring di lantai. Begitulah cara kami hidup semua. Saya diminta oleh Arab Saudi, oleh UAE dan oleh Qatar. dan oleh Iran. Kami semua sudah sedia untuk bertindak. Ia berlaku pada masa ini, sekarang juga. Dan ia akan menjadi satu serangan besar-besaran. Kita semua sudah sedia untuk bertindak. Tetapi apabila pihak bersekutu meminta supaya ia dibatalkan, anda kena macam cakap, baiklah, mari kita lihat. Dan sebab mereka tanya, ialah mereka fikir ada satu perjanjian. Mereka juga diminta oleh Iran dengan sangat tegas sebenarnya. Mereka kata, kami ingin buat satu perjanjian. Sekarang anda tahu, saya tak tahu apa yang mereka katakan. Sebab banyak kali mereka akan cakap begitu kepada saya dan kemudian mereka akan teruskan dan kata, kami tak tahu apa yang dia cakap. Dan kemudian kita bangun pagi, tiada apa-apa, nada kelum. Kenapa? Sebab nampaknya kita kembali berunding dengan rejim yang tak boleh berubah. Tak akan berubah. Mereka itu seperti kala jengking. Sekarang, saya tak rasa sesiapa di sini dalam permainan ini bodoh. Saya rasa ada satu permainan sedang berlangsung. Dan permainannya begini. Trump perlu melenggahkan perkara ini sehingga selepas pilihan raya pertengahan penggal. Kerana perang bagi dia tidak baik untuk pilihan raya. Dan Vinny perlukan perang untuk pilihan raya. Kerana saya rasa dia tak begitu berjaya sekarang. Tiada hasil, tiada keputusan yang jelas pun. Jadi saya rasa itulah ketegangan yang sedang berlaku. Dan Trump sudah tentu adalah kuasa besar. Dia akan menang. Dan sudah tentu Republik Islam bila-bila masa mereka boleh mainkan peranan. Itulah strategi mereka selama 47 tahun. Jadi sekali lagi, kita ada perjanjian yang sebenarnya bukan perjanjian. Kita ada rundingan yang sebenarnya bukan rundingan. Dan bagaimana semua ini akan berakhir? Atau adakah kita semua hanya melengah-lengahkan masa? Emily, awak berhubung dengan rakyat Iran sebenar di sana. Sebenarnya Emily, awak kini berada dalam senarai sasaran IRGC sebagai seseorang yang jika rakyat Iran berhubung dengan awak, mereka boleh dipenjara selama 5 tahun. Jadi, tahniah Emily, awak kini menjadi orang yang menjadi perhatian oleh IRGC. Apa yang rakyat Iran di Iran beritahu awak tentang situasi mereka sekarang? Keadaan memang sangat teruk. Maksud saya, isu paling mendesak yang mereka hadapi ialah mereka tidak mempunyai sumber asas. Orang ramai tidak mampu membeli makanan. Orang ramai tidak mempunyai elektrik sepanjang hari. Maksud saya, keadaannya sangat-sangat seperti negara dunia ketiga. Dan saya ingin mengingatkan orang ramai, bagi mereka yang sebenarnya tidak tahu, Iran bukan seperti Afghanistan atau beberapa tempat terpencil yang lain. Iran adalah sebuah negara yang sangat maju dengan rakyat yang berpendidikan tinggi. Ia bukan negara yang mundur, okey? Walaupun dengan pemerintahannya, ia sama sekali tidak mundur. Ia sangat-sangat maju. Jadi, berada dalam situasi di mana anda tiba-tiba tidak mempunyai elektrik atau air adalah sesuatu yang gila, hampir tidak dapat dibayangkan. Setaraf, maaf, dengan saya tak tahu, Prancis atau sesuatu seperti itu. Ia memang tidak berlaku. Tidak ada sebab untuk perkara itu terjadi. Jadi, itu adalah isu nomor 1. Tetapi masalahnya ialah mereka benar-benar telah hilang harapan kerana Trump, kerana cara dia mengendalikannya. Dan saya setuju dengan anda bahawa secara politik ada faktor-faktor tertentu yang perlu dia pertimbangkan. Sudah tentu, dia perlu mencari jalan untuk menghadapi pilihan raya pertengahan penggal. Tidak ada penyelesaian yang mudah untuk itu. Tetapi kesan sampingannya ialah keadaan rakyat Iran menjadi semakin teruk. Dan pagi ini serta semalam mereka melaksanakan hukuman mati ke atas seorang berusia 19 tahun. Hari ini mereka melaksanakan hukuman mati ke atas 2 lagi rakyat. Dan dalam kedua-dua kes, mereka semua adalah orang yang membantah pada bulan Januari. Dan hari ini, 2 orang yang dihukum mati itu dituduh mengintip untuk Israel, yang sudah tentu mereka tidak lakukan. Maksud saya, ia memang keterlaluan apa yang berlaku. Dan ia sangat mengecewakan apabila masyarakat antarabangsa tidak mengambil perkara ini dengan serius. Kerana saya rasa jika kita mempunyai pendirian yang lebih bersatu, dan saya tidak maksudkan secara ketenteraan, kita mungkin dapat melihat realiti yang berbeza, atau sekurang-kurangnya lebih banyak tekanan terhadap beberapa isu hak asasi manusia ini.
ini. Kita tahu bahawa apabila terdapat banyak perbincangan dan tekanan daripada masyarakat antarabangsa terhadap Republik Islam, setiap kali ada hukuman mati yang bakal dijalankan, dan sekarang ini terdapat berpuluh-puluh hukuman mati yang bakal dijalankan. Mereka diketahui pernah menarik balik atau kadang-kadang menangguhkan beberapa hukuman mati tersebut, dan itu tidak berlaku sekarang. Jadi itulah kebimbangan utama mereka. Mereka sedang cuba mencari jalan untuk kembali ke jalanan. Tetapi kebimbangan utama adalah keselamatan fizikal dan kesejahteraan diri mereka sendiri. Sama ada untuk menyediakan makanan untuk keluarga atau keluar untuk membantah tanpa ditembak oleh pasukan keselamatan mereka sendiri. Dan tiada satu pun daripada hukuman mati ini pernah dilaporkan. Ada remaja berumur 19 tahun. Gadis cantik berumur 18 tahun. Apa yang mereka lakukan? Seorang menanggalkan hijabnya. Seorang lagi menyanyi di tempat awam. Seorang lagi dikenakan tuduhan palsu sebagai pengintip. Dan ia langsung tidak masuk berita. Tidak, dan ironi dia ialah, awak tahu, cakap tentang budak umur 18-19 tahun di seluruh dunia. Macam mereka lah yang berpengaruh, mereka orang yang menarik perhatian berjuta-juta orang. Kenapa mereka tak bersuara untuk orang yang mungkin jadi macam mereka kalau mereka lahir di Iran? Macam, ia sangat menyedihkan bagi saya, awak tahu. Dan saya sebenarnya jarang tengok Miss Rachel, tapi saya nampak dia di Threads minggu ini. Dan dia kata, adakah Israel ada masalah PR semua huruf besar? Tidak. Israel ada masalah genosid. Dan saya terfikir, mereka memang betul-betul gila. Macam Mereka sangat taksub. Dan platform yang mereka ada sebenarnya boleh digunakan untuk orang-orang ini. Memang boleh. Tapi mereka tak buat. Dan mereka tak peduli. Masalahnya, ia takkan berlaku sebab ia tak menarik perhatian. Ia bukan tentang berkata benar. Ia tentang pengaruh dan tentang buat duit. Ia tentang penipuan. Dan bila media sosial mula ambil peranan mendidik atau politik, terutamanya saya nampak ini berlaku pada tahun 2020. Terutamanya di TikTok, bila TikTok jadi popular. Semua orang sibuk, terkurung dalam rumah, minum wine pukul 7 pagi, tak tahu sama ada dunia dah nak kiamat. Lepas tu, dari sekadar menari, ia mula sebarkan propaganda dengan cara yang sangat menakutkan. Dan bila orang tak ada benda lain nak buat dan terkurung, asyik ulang benda yang sama berkali-kali, lepas tu mereka mula bercakap tentangnya, mereka sebenarnya buat kerja untuk pihak itu. Itu memang rancangan mereka dari awal lagi. lagi. Kita memang sedang hidup dalam tahun 1984. Sebenarnya saya ada cakap, saya rasa kepada awak Emily tempoh hari. Tidak, saya cakap kepada Eve. Yang keadaan ini dah jadi teruk sangat sampai orang yang anti-Semit pun kata, oh ini terlalu melampau. Baru-baru ni saya tengok Nick Fuentes, saya periksa geng saya macam, saya rasa saya sokong orang Yahudi sekarang. Ya. Saya rasa saya pun pernah tengok perbualan pelik antara Norman Finkelstein yang pernah saya duduk sebelah dalam satu debat dan Hasan Piker berbincang tentang Norman Finkelstein yang berkata, saya rasa kebencian terhadap Yahudi sudah semakin melampau. Memang ada masalah di situ. Dan apa yang mereka katakan serta usaha sekarang untuk menyalahkan Israel atas segala-galanya, apa yang telah berlaku itu sendiri sudah cukup teruk. Tapi sekarang saya rasa ia sudah melampaui batas. Apabila orang yang memang anti-Yahudi yang memulakan kebakaran itu pun risau tentang sejauh Adakah mana ia itu merebak, akan awak terbakar? tahu keadaan memang teruk. Tapi mari kita bincang betapa teruknya keadaan di utara. Anda semua tahu bahawa saya berasal dari Gibraltar. Saya melihat keluar dari tingkap saya di Gibraltar dan saya nampak Ceuta. Ceuta adalah seperti yang anda semua tahu sekarang, dalam minggu lepas anda semua telah belajar, adalah sebuah enklav Spanyol di utara Maghribi. Dan ada satu lagi yang dipanggil Melilla. Dan seluruh utara Maghribi untuk masa yang lama adalah milik Spanyol. Ibu saya dilahirkan di La Larach yang merupakan sebuah kawasan kecil Spanyol. Ia adalah sebelum kemerdekaan Maghribi, merupakan tanah jajahan Spanyol, kemudian menjadi sebahagian daripada Maghribi. Di Tangier, semua orang bercakap bahasa Spanyol dan Perancis. Jadi, seluruh utara Maghribi pada satu ketika dahulu adalah milik Spanyol. Dan kemudian, dua enklav ini kekal. Dan anda tahu, ramai orang, dan saya kena katakan, ramai orang berkata, kami dah beritahu anda. Dan ya, kami semua rasa Pedro Sanchez itu memang bangsat. Dalam rancangan ini, dia sudah 4 kali digelar bangsat. Okay? Kami semua benci dia. Tetapi, Ceuta ialah sebuah bandar dengan 80,000 orang penduduk yang mempunyai kewarganegaraan Spanyol. 50,000 orang telah menceroboh masuk ke Ceuta. Sekarang, ramai orang sedang menyalahkan pelbagai pihak di sini. Tetapi golongan jihadis juga wujud di Maghribi. Raja Maghribi sedang berusaha keras untuk mengekang mereka. Sejujurnya, Maghribi telah menjadi rakan kepada Israel sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Mereka telah menandatangani perjanjian Abraham. Mereka membenarkan kapal persenjataan Israel berlabuh apabila Spanyol menolak. Baik, jadi kita semua, ini adalah konflik yang rumit.
Dan cara kita mahu konflik kita dilihat sebagai rumit. Tolonglah semua orang, mari kita bertanggungjawab. Danny Danon, betapa bodohnya kamu sampai mau bermusuhan sekarang dengan separuh penduduk Spanyol, kalau bukan lebih, yang sebenarnya menyokong Israel menentang kerajaan mereka sendiri. Apa yang berlaku itu memang gila, menakutkan, dan ia adalah kesalahan pihak berkuasa Spanyol kerana lemah dan mengumumkan bahawa mereka memberi amnesti kepada sejuta pendatang. Dan para jihadis mengambil kesempatan daripada itu dan mencipta gerakan ini untuk menolak mereka masuk. Ini bukan sesuatu yang spontan. Tiada apa-apa yang spontan tentang perkara ini. Dan seperti yang saya katakan ya, Eropah sedang mengalami apa yang telah kami amarkan kepada mereka. Tetapi saya sangat simpati kepada orang ramai yang berkata begitu kerana apa yang berlaku. Dan jika anda mahu bercakap tentang kebodohan, didoktrinkan. Adakah anda nampak gadis yang sedang berdiri di sana? Tengok saja ini. Ia memang gila. Wanita muda ini berdiri di sempadan yang telah diceroboh. Ambil gambar, rakam video sambil berkata, "Selamat datang pendatang, selamat datang." Pendatang. Ya. Dia tidak dilihat selama 24 jam. Jadi ya, empati yang memakan diri, Tuhan sedih. Ini adalah case klasik. Keluarganya belum mendengar kabar daripada. Telefon dia tak berjawab. Dia pergi bersama beberapa pendatang untuk tunjukkan sesuatu yang mereka minta ditunjukkan dan dia telah hilang. Ini bukan gurauan. Ini perkara serius. Pedro Sanchez, satu perkara yang saya gembira ialah negara-negara Eropah lain telah berkata kepada awak tidak bertanggungjawab dan kami akan menghalang awak daripada Schengen, iaitu perjanjian pergerakan bebas. Dan harapnya, saya tak pernah lihat Pedro Sanchez dengan senyuman yang hilang dari wajahnya yang menjengkelkan seperti yang saya lihat tadi. Tapi ia memang agak menakutkan. Saya rasa salah satu perkara paling menakutkan yang orang tak faham ialah mereka telah memburuk-burukkan satu negara. Ya. Dan mereka asik mempermainkan Maghribi. Ia bukan perbualan yang penuh nuansa dengan mengatakan itu mungkin pintu masuk. Tapi seperti yang awak kata, ini soal golongan jihadis. Terdapat jurang yang sangat besar dengan orang yang juga tidak memahami Afrika. Dan sebab itu saya tidak akan letakkan Maghribi di situ. Orang Afrika Utara tetapi. Maghribi bukan sebahagian daripada ini. Algeria, Libya, mereka tidak menganggap diri mereka sebagai orang Afrika. Mereka memang tidak. Menganggap diri mereka sebagai orang Afrika. Ramai antara mereka sangat radikal. Saya rasis. Dan sangat rasis. Ya, jadi apabila seseorang bertanya kepada saya, ke mana lagi di benua ini saya pernah pergi? Saya langsung tidak berminat untuk pergi ke tempat-tempat tertentu dan khususnya tempat-tempat itu kerana mereka akan memberitahu anda siapa anda sebenarnya. Bagi mereka, saya hanyalah sebutir manik. Saya adalah hamba kepada mereka. Mereka memberitahu anda dengan jelas siapa anda pada pandangan mereka. Bagi mereka, saya ini anjing. Saya bukan siapa-siapa. Jadi untuk berfikir bahawa mentaliti seperti itu kini boleh digunakan dan kita mahu memburukkan satu negara hanya kerana satu titik masuk adalah tidak bertanggungjawab. Ia cuma menyedihkan kerana anda tahu ia adalah situasi yang rumit. Dan perkara terakhir yang saya mahu lihat dan inilah sebabnya. Israel, saya dapati kita tidak mempunyai etos diplomatik yang canggih. Anda tahu, ini berlaku. Langsung tidak ada kaitan dengan kita. Ya, sudah tentu mereka menyalahkan kita. Orang bodoh ini sentiasa menyalahkan kita. Tapi janganlah kita mula menambah lebih ramai musuh daripada yang kita sudah ada. Itu saja yang saya katakan. Saya tidak tahu. Saya rasa hakikatnya seperti yang anda katakan, ia sangat rumit. Saya memang tidak sedap hati semasa menonton video-video itu. Saya menonton video-video itu dengan rasa ngeri dan berfikir, ya Tuhan, kasihan mereka ini kerana di semua pihak sebenarnya sebab mereka mungkin diberitahu. Pergi, mereka buka sempadan, kita boleh dapat sesuatu yang hebat. Memang betul. Dan kemudian mereka berdepan dengan awak tahu. Dan kemudian melihat mereka merompak. Maksud saya, Merompak dan merogol. Tiada siapa yang bercakap mengenainya. Mereka telah merogol. Okey? Kerana inilah yang berlaku dalam situasi seperti ini. Nasib baiknya mereka perlu mendapatkan kapal lain kerana tanah besar Eropah masih di benua lain. Saya sekarang pihak berkuasa Sepanyol mengatakan bahawa mereka telah pulang. Kebanyakan saya tidak percaya. Itu benar. Emily, bagaimana awak cakap tadi? Nampak tak? Saya tak percaya mereka. Awak tahu, saya faham kedua-dua pandangan. Saya nampak macam, saya tak pasti sama ada sesuai kalau ia datang daripada Dennis Don, tapi saya faham hujah menentang Sepanyol. Tapi bagi saya, ia bukan khusus untuk Sepanyol sahaja. Maksud saya, seluruh Eropah pun buat perkara yang sama. Ia satu bentuk bunuh diri. Itu salah mereka sendiri. Mereka lakukan perkara itu kepada diri sendiri. Dan ia malang untuk orang-orang yang sedar apa yang sedang berlaku, rakyat Eropah yang menderita akibatnya. Awak tahu, ini adalah satu kempen yang dirancang dengan sangat teliti. Melalui Facebook, kumpulan Facebook yang besar, cuba untuk, kita masih belum tahu. Awak tahu,
siapa sebenarnya atau kumpulan mana yang berada di belakang kumpulan-kumpulan itu. Tetapi ratusan ribu orang berada di dalamnya. Tetapi apa yang saya dapati sangat-sangat jelas tentang keseluruhan situasi ini ialah saya tidak melihat satupun video, satupun gambar, satupun klip, satupun laporan, satupun petikan, apa-apa sahaja daripada sesiapa yang bukan lelaki yang cukup umur untuk menyertai tentera. Wah, Dan ya, jika saya tahu. anda melarikan diri dari sebuah negara kerana anda ingin mengejar kehidupan yang lebih baik, anda tidak akan melakukannya. Pada usia 22 tahun, sebagai seorang lelaki muda, tanpa keluarga dan bersama 5.000 rakan sebaya, Anda yang lain. Itu bukan corak migrasi yang biasa. Dan kita terus mencari alasan untuk perkara ini, terutamanya di Eropah. Untuk mengapa terdapat berjuta-juta lelaki muslim yang berusia layak untuk perkhidmatan tentera yang berhijrah ke negara-negara ini sebagai pelarian. Sementara itu, wanita dan kanak-kanak ditinggalkan di tempat asal mereka yang seperti neraka. Ya, saya juga ingin Jadi ia katakan memang tak bahawa masuk akal. ini Ya, dan maaf. perkara yang sama sedang berlaku di UK dengan semua bot yang datang. Semuanya lelaki muda. Saya juga ingin mengatakan bahawa saya mahu menarik perhatian kepada hakikat bahawa bagi ramai orang, terutamanya rakyat Israel, ini sangat traumatik bagi ramai orang kerana ia mengingatkan mereka kepada peristiwa 7 Oktober. Ya. Ia sangat traumatik bagi ramai orang. Ya. Tapi ya, Mendengar dan melihat orang ramai datang sambil mereka menjerit Allahu Akbar sangat membangkitkan semula trauma bagi ramai orang. sudah tentu memang begitu. Maksud saya, kita tidak akan pernah dapat mengatasi trauma itu. Dan berkaitan dengan itu, setiap minggu malangnya dan mereka nampaknya berkumpul. Kita ada segmen kegemaran ramai, si bangsat minggu ini. Okey, Emily, mari kita mulakan dengan awak. Siapa si bangsat pilihan awak minggu ini? Baiklah, berkaitan dengan topik terakhir kita, penjahat minggu pilihan saya ialah Javier Bardem, pelakon itu. Ya, dia memang menjengkelkan dalam isu Israel. Tapi nampaknya dia juga menjengkelkan dalam hampir semua perkara lain kebelakangan ini. Apa-apa pun, dia telah memuat naik semula tentang kekecohan yang berlaku di Afrika Utara. Utara Maghribi mendakwa bahawa Israel berada di sebalik semua ini dan ia adalah satu konspirasi. Kerana nampaknya dia fikir lelaki Muslim muda di dunia Arab akan mendengar apa sahaja yang Israel suruh mereka lakukan. Apa pula tu? Itu memang sesuatu yang baru walaupun untuk Javier Bardem. Tapi baiklah ya. Okey, kerana kita suka menghantar berbilion orang ke Eropah di mana mereka memang sudah tidak suka kita supaya lebih ramai orang tidak suka kita. Maksud saya tiada logik langsung dalam hal ini. Tetapi sudah tentu perkara ini diulang-ulang tanpa henti di media sosial. Bukan sahaja oleh Javier Bardem tetapi juga oleh sahabat baik saya di seluruh dunia. Anna Kasparian yang sudah lama hanyut dalam kebencian terhadap Yahudi melalui teori konspirasinya. Dan kali ini juga tidak berbeza. Dia memuat naik sesuatu yang saya percaya berbunyi seperti orang ramai mula sedar. Sebagai respons kepada seseorang yang menuduh Israel merancang keseluruhan kekecohan ini. Jadi ini sangat mengarut. Kamu semua menyedihkan, kamu semua memang pecundang. Dan kamu juga adalah penjahat minggu ini bagi saya. Sangat-sangat bagus jawapan balas ini. Dan sekali lagi, Javier Bardem ini saya memang tak boleh tahan. Lelaki ini berjalan ke sana sini seperti badut dengan memakai kefir, kamu tahu, dan menyalahkan segala-galanya kepada Israel. Itu adalah tanda pertama bahawa ada sesuatu yang tidak kena. Kamu bila segala-galanya dalam hidup seperti Tuhan kata, ini kali kedua saya petik Tuhan kata hari ini, tapi bila semuanya seperti dia panggilnya 6 darjah Yahudi, semua perkara di dunia boleh dipersalahkan. Langkah sebab kepada Yahudi. Di situlah kamu berada, Javier Bardem. Dan saya ingin berkata sesuatu kepada orang-orang di Hollywood, terutamanya Yahudi yang masih mengambilnya bekerja dan memberinya peranan dalam filem. Apa yang kamu sedang lakukan? Kamu sedang buat apa? Ya, Kamu betul-betul sedang mempromosikan Goebbels sekarang. Baiklah. Jadi, kalau dia buat macam ni, kamu patut mainkan peranan kamu dan pulaukan dia seperti mana semua antisemit otak rosak ni patut dikecualikan. Apa nama dia juga cakap macam tu? Apa nama dia? Ken Roth. Juga lelaki yang menggunakannya. Maksud saya, tapi awak memang kena jadi orang yang betul-betul sakit jiwa untuk cakap, baiklah, Israel yang lakukannya. ya, Amnesty International. Amnesty International dah hancur. Maksud saya, pengasasnya, The Grand Order. pengasas-pengasas besar seperti saya tidak akan pernah memberi mereka. Ya. Ia telah berlaku. Terdapat penderaan seksual dalam organisasi, pembulian. Mereka sudah tiada. Seperti setiap organisasi yang membenci Yahudi, akhirnya lingkup. Sedarlah. Baiklah, Sosyana. Siapa penjahat kamu minggu ini? Baiklah, pilihan saya minggu ini ialah Tony Punches. Dia seorang penerbit muzik yang kabarnya telah meninggalkan Boy George selepas Boy George mengeluarkan lagu hebatnya Ode in Your Coat yang pada dasarnya menyokong Israel dan orang Yahudi selepas 7 Oktober. Dan liriknya lebih kurang begini, anda boleh menari lagi, kita akan menari lagi. Dan nampaknya Tony berkata, saya tidak mahu ada kaitan dengan lagu ini.
Dan respons Boy George ialah, baiklah, kita sudah selesai. Jika anda menolak seseorang yang merupakan ikon, baiklah, hanya kerana anda tidak suka lagunya, kerana ia mungkin tidak selari dengan pendirian politik anda memang kurang ajar. Seperti, anda bodoh, anda kurang ajar, dan anda memang tak guna sejujurnya. Dan saya rasa kedudukan masing-masing kini sangat-sangat jelas. Dan jika anda mahu menolak seseorang yang menghormati orang-orang yang telah menderita dengan teruk dan berkata, kita akan menari lagi dan anda tidak mahu ada kaitan dengannya, jadi kami pun tidak mahu ada kaitan dengan anda. Ya, betul. Dan kita dapat lihat perkara ini berulang kali dalam bidang seni. Dan anda boleh bercakap lebih lanjut tentang itu kerana itu adalah bidang anda. Anda tahu, kawan saya Eliza Rosenheck yang pernah muncul dalam rancangan kami 2 tahun lalu, dia menulis sebuah buku bertajuk White Blonde Jew. Dia hampir melancarkan bukunya di Nashville dan kedai buku itu membatalkannya. Awak tahu, tidak memberitahu orang yang telah membeli tiket. Dan awak tahu, semua reaksi balas yang sedang berlaku sehingga sekumpulan orang Yahudi berkata, kami akan buka syarikat penerbitan sendiri sebab nampaknya tiada siapa yang mahu. Begitulah hospital dan universiti yang dimiliki dan diuruskan oleh orang Yahudi bermula bertahun-tahun dahulu. Kerana orang Jadi kita Yahudi kembali tidak ke situ. dibenarkan. Itulah bagaimana Hollywood bermula. Beginilah Hollywood bermula kerana kita tidak dibenarkan di sini. Jadi, kita bina sesuatu yang lain. Tidak, awak berasal dari bidang seni, dari tarian. Saya pernah melihatnya. Saya telah melaluinya, pernah dibatalkan semula, dilanggan semula. Ia memang sesuatu yang besar. Tetapi untuk melihatnya dari luar, terutamanya dengan begitu ramai orang, saya tidak faham bagaimana orang masih begitu takut. Jika seni wujud untuk mengajukan soalan, wujud untuk memulakan perbualan, itu sudah pun diambil alih sehingga ke tahap di mana semuanya adalah pembohongan. Semuanya adalah pembohongan. Kerana jika anda benar-benar ingin mengajukan soalan, memulakan perbualan dan membina jambatan serta menggunakan seni sebagai satu bentuk diplomasi, ia sudah berakhir. Ya, kerana mereka semua membaca skrip yang sama. Jadi Mazel Tov, Javier Bardem sedang melakukan apa yang sepatutnya dilakukan. Sama juga seperti tiba-tiba, kononnya dikatakan apabila perkara ini berlaku bahawa dia akan membuka pintu rumah-rumah agamnya. Tetapi itu tidak selari dengan mengatakan bahawa dia tidak diupah untuk melakukan apa-apa. Itu juga tidak selari dengan awak berdiri di kotak VIP dan berkelakuan seperti ini di konsert kerana jika awak sudah kehilangan segalanya, bagaimana itu masih menjadi gaya hidup awak? Ia tidak masuk akal. Ia tidak masuk akal kerana semuanya adalah pembohongan. Ia hanya berpura-pura. Awak tahu tak sebenarnya saya baru saja baca pagi tadi di BBC, percaya atau tidak, bahawa Massive Attack, kumpulan muzik dari tahun 80-an dan 90-an. Yang saya ingat, Singapura, mereka mengeluarkan bendera Palestin. Dan di Singapura, di sana tiada rundingan. Tak ada alasan atau pengecualian. Anda tidak boleh. Adalah menyalahi undang-undang untuk mengibarkan bendera asing di negara itu sebenarnya. Semua orang patut ada undang-undang ini. UAE juga ada undang-undang ini. Mereka menangkap mereka. Mereka merampas pasport mereka. Siasat mereka selama berjam-jam. Dan mereka kata, kami cuma buat ini untuk tunjuk solidariti. Anda tahu tak? Bukan semua tempat di dunia mempunyai kebebasan yang sama seperti yang anda, orang barat yang dimanjakan, fikir diberikan kepada semua orang. Mereka malah ada peraturan tentang mengunyah gula-gula getah di tempat awam. Tepat sekali. Maksud saya, di tempat yang ada peraturan tentang membuang gula-gula getah di lantai, boleh menyebabkan Anda dipenjara. Di tempat itu, saya rasa menjadi gay pun masih diharamkan di sana. Tidak, Anda tak boleh tunjuk bendera kecil, bebaskan Palestin Anda. Baiklah, apa-apa pun. Baiklah, Valerie, siapa bajingan pilihan awak minggu ini? Seseorang dalam dunia hiburan. oh betul, Itu memang bagus. Oh, cuba lihat ini. saya rasa harapan bukanlah perkara yang perlu kita miliki. Saya rasa perkara yang perlu kita ada ialah kesedaran yang jelas tentang apa yang kita mahu lakukan dengan setiap detik kita. Bagaimana dalam setiap detik, saya mencipta persekitaran yang menerima dan penuh kasih sayang serta lebih selari dengan sifat manusia dalam setiap masa. Dan kadang-kadang itu memang sukar. Kerana kadang-kadang ada perkara pelik yang berlaku di luar sana, di dunia, dan rasanya adakah saya akan berkata sesuatu tentang perkara ini? Adakah saya akan bangkit dan cuba mengarahkan detik ini ke arah sifat kemanusiaan? Itulah yang dilakukan oleh orang yang benar-benar berani. Greta Thunberg sedang melakukannya. Kita sepatutnya berfikir tentang cara kita sendiri dalam setiap detik untuk mengarahkan persekitaran kita ke arah sifat kemanusiaan. Jadi dalam klip ini, dia terus memuji Greta Thunberg setinggi-tingginya. Dia baru sahaja melancarkan album baharu. Dan muziknya adalah dia meminta semua orang untuk melalui pengalaman spiritual shamanik dan sebagainya. Maafkan saya memang rasa saya tak boleh dengar cakap seseorang yang ayahnya suka menampak orang dan ibunya pula tidur dengan kawan abangnya. Dan mereka bercakap tentang perkara itu secara terbuka di depan Kawan kamera. kepada abangnya. Ibu tidur dengan kawan kepada abangnya dan semuanya didedahkan secara terbuka. Apa yang kamu boleh sumbangkan kepada dunia dari segi moral? Dan orang akan dengar cakap budak ini dan kata, kamu betul. Greta Thunberg patut dijulang. Dia membuat perubahan yang sangat besar. Dia adalah Mesias.
Tapi kamu tahu, semua budak ini belajar di rumah. Okey, abangnya sebaliknya sebenarnya agak berani. Saya ingat, saya rasa setahun yang lalu, seseorang mengejarnya di jalan. Bebaskan Palestin, bebaskan Palestin. Dan dia jawab, bebaskan semua orang. Bebaskan cinta. Untuk terpedaya dengan omong kosong ini. Apa yang boleh awak buat? Apa yang boleh awak buat? Baiklah, berdebah minggu ini daripada yang remeh kepada yang lebih remeh. Ialah seorang adu bernama Austin Franco. Saya rasa kita ada bercakap tentang dia minggu lepas. Dia seorang pelajar di Universiti Cornell yang pada dasarnya memohon kerja atau sedang memohon kerja. Apabila dia tahu pemiliknya adalah orang Yahudi, dia berkata, saya tak mahu bekerja untuk orang Yahudi. Dia bangga dengan perkara itu. Dia mengumumkannya. Dan si bodoh itu terus berdegil. Dia muncul di Piers Morgan. Dan sekarang Anda tahu, kita memang tahu Piers Morgan sering sukar bila berkaitan dengan Israel dan cenderung berat sebelah. Tapi untuk yang ini, saya di sini bersama Piers Morgan. Lihat apa yang berlaku. Saya sudah cukup banyak pengalaman yang tidak menyenangkan, sehingga saya tidak mahu berada dekat dengan mereka. Iya, Anda tahu, itu cuma satu pilihan. Dan saya rasa tiada apa yang salah dengan itu. Anda tahu, kalau Anda ada masalah dengan orang Asia atau orang kerdil, gitu, macam Anda tahu, katakan Anda berada dengan 10 orang kerdil, betul? Dan semuanya sangat kasar dengan Anda. Mereka pijak kaki Anda. Betul, Anda akan kata, okey, saya tak nak berada dengan Anda lagi. Dan kalau bos Anda pula seorang kerdil, Anda akan kata, dengar sini, saya tak nak bekerja untuk Anda sebab Anda seorang kerdil. Sebenarnya, kalau anda tak kisah saya cakap, apa yang anda baru cakap tu lagi mengarut, kan? Maksud saya, apa kaitannya semua ini dengan seperti yang anda kata kerdil? Saya rasa sangat menyedihkan bila seorang lelaki muda yang diberi keistimewaan seperti anda untuk masuk ke universiti terkemuka boleh jadi sebegitu bodoh atau lebih teruk. Tidak peduli dengan apa yang anda katakan. Dan akibatnya, kepada ramai orang di seluruh dunia yang melihat seorang anak muda, budak sombong yang dengan berani menyokong antisemitisme dalam temu bual seperti ini. Malu pada anda dan malu pada semua orang yang telah menjadikan anda seperti ini. Jadi pada dasarnya, si bodoh yang merapu ini mula membandingkan membenci orang Yahudi dengan membenci orang kerdil. Tak tahu kenapa, apa pula salah orang kerdil pada dia dan kenapa pula benci orang Asia. Dia kata, saya pernah ada interaksi yang baik dengan orang Yahudi, tetapi kebanyakan interaksi saya dengan orang Yahudi adalah negatif. Saya tak tahu siapa yang awak maksudkan, tapi awak memang bodoh. Tapi awak tahu kan ya? Saya bertanya-tanya kenapa? Ya, Tepat sekali. Sekarang, saya memang suka tengok si bangsat dapat pengakhiran yang memuaskan. Seperti yang Anda semua tahu. Sekarang, pengakhiran yang memuaskan itu ialah ini. Ibu bapanya telah menghalau dia keluar dari rumah. Jadi tahniah kepada Encik dan Puan Franco ya kerana berani ya dan menghalau anak anda yang manja, berprivilege dan resis keluar dari rumah anda. Dan dengar sini, ia memang memerlukan keberanian yang besar. Kami pun ibu juga. Memang memerlukan kekuatan yang besar untuk menghalau anak sendiri keluar dari rumah kerana dia bertindak bodoh. Dan itulah yang telah awak lakukan. Cornell, sebaliknya, tidak menghalau dia keluar. Tidak. Mereka hanya menegur tetapi mereka tidak menghalau dia keluar. Dan apa yang benar-benar menjengkelkan saya ialah budak ini kini terlibat dalam 2 kempen kutipan dana kerana orang Yahudi tidak akan mengambil dia bekerja. Awak kata awak tak mahu bekerja dengan kami. Awak tak sedar itu bermaksud banyak pekerjaan dan banyak majikan dan sekarang awak merungut tentang perkara itu. Dan sekarang awak buat kempen kutipan dana kedua kerana ibu bapa awak orang yang berani seperti mereka. Adakah awak pilih secara rawak? Dapatkan kerja. Awak seorang yang gagal. Awak memang bangsat. Sejujurnya, saya tak tahu kenapa kita buang masa bercakap tentang awak, tapi saya memang kena beri awak sebutan khas kerana jadi orang paling bodoh minggu ini. Seperti biasa, kutipan dana pun bermula. Sebaik saja saya nampak perkara itu di X yang mengatakan, ibu bapa saya dah halau saya keluar. Saya terus kata, mesti akan ada. Kutipan dana bermula. Boom, ya. Saya beritahu awak, saya rasa saya hampir mahu jadikan ibu bapanya sebagai wira. Tidak, ia memerlukan banyak keberanian untuk melakukan itu dan bertegas dengan anak sendiri. Ya, memang betul. Baiklah, dengan itu kita pergi untuk menyembuhkan jiwa kita yang tercalar dengan segala kejahatan dan keburukan di dunia ini. Dan kita teruskan kepada wira-wira kita. Emily, siapakah wira anda minggu ini? baiklah, kamu tahu, berdasarkan si berdebah pilihan Shoshana, saya harus memilih Boy George. Saya tahu awak pilih Saya dia tahu minggu awak lepas, pilih tapi dia minggu dia lepas. memang Tapi hebat. dia memang hebat, dia layak untuk satu lagi. Ya, betul. Maksud saya, kepegasan dia dalam menghadapi kritikan yang dia terima tentang lagu ini memang sangat tak ada apa-apa yang kontroversi pun tentangnya. Kecuali kalau awak percaya orang yang tak bersalah patut ditembak di festival muzik. Kecuali itu pendirian awak. Memang tak ada sebab kenapa awak patut menentang lagu ini walaupun awak tak suka Israel. Okay? Jadi, semua tentangan itu memang tak masuk akal. Dan saya sangat suka dan hormat pada Boy George kerana dia telah bertindak balas dengan seperti yang awak cakap, tak peduli langsung.
Awak tahu, dia terus maju sepenuhnya dengan segala kekuatan dan tenaganya. Dengan beberapa kenyataan yang jelas mengatakan, saya tidak akan berundur. Saya tak akan ubah apa-apa tentang siapa diri saya. Inilah saya dari dulu lagi. Saya sentiasa bersama komuniti Yahudi dan saya akan terus begitu. Itu tidak bermakna saya mahu orang lain mati. Ia tidak bermakna saya mahu peperangan. Ia tidak bermakna apa-apa seperti itu. Ia bermaksud saya enggan tunduk kepada gelombang kebencian terhadap Yahudi yang sedang melanda UK, seluruh Eropa, dan sejujurnya seluruh dunia. Jadi, Boy George, walaupun dengan pengorbanan besar kepada diri sendiri, sama ada Anda tahu, memutuskan untuk berhenti bekerja sama dengan orang yang telah Anda bekerja sama secara profesional selama bertahun-tahun, seperti yang disebut oleh Shoshana. Atau sama ada Anda tidak pasti, sama ada Anda diminta, atau Anda akhirnya memutuskan untuk menarik diri daripada Jesus Christ Superstar, di mana Anda sepatutnya menjadi tumpuan bulan ini di UK semasa sebuah persembahan Broadway, atau lebih tepatnya, West End Show. Ia sangat mengecewakan untuk terpaksa menghadapi akibat-akibat itu. Dan Anda sepatutnya tidak perlu mengalaminya. Tetapi berjuta-juta peminat baru juga berdiri bersama Anda. Dan kami berterima kasih atas keberanian moral Anda dan ketabahan Anda dalam menghadapi diskriminasi dan kebencian. Dan kami akan terus menyokong Anda seperti mana Anda telah menyokong kami. Amin, Emily. Dan sejujurnya, dari sini di The Quad, kami ingin menjemput Anda. Boy George, datanglah ke Israel untuk konsert. Ya, ia pasti penuh sesak. Anda akan mendapat penonton terbesar yang pernah Anda ada dalam beberapa tahun ini. Anda adalah ikon. Saya budak era 80-an. Jadi Anda tahu saya sudah bersama Anda sejak Comic Relief dan kami bersama Anda semasa Anda menghadapi masalah ketagihan dan ketika Anda tampil secara terbuka. Dan itulah sebabnya Anda tetap bersama kami kerana saya tahu ramai orang Yahudi menyokong Anda ketika Anda berada dalam situasi sukar. Dan saya rasa ayat terbaik dalam semua ini ialah, jika anda keliru, saya sokong orang Yahudi. Bagus, itu memang ikonik. Saya telah menghubungi seorang rakan penerbit saya malam tadi di Israel. Dan saya kata, tolong bawa Boy George. Jadi kami akan terus meminta Boy George datang ke Israel dan buat konsert di sini. Dan kami akan berada di sana. Ya, betul. Dan juga datanglah ke Quad dan kami akan menjemputnya ke Quad. Dia memang kena dengan imej kami. Sudah tentu. Dan kami menjemput Anda terus dari sini. Baiklah, terima kasih Emily. Jadi Shoshana, siapa wira Anda minggu ini? Wira saya minggu ini ialah Dr. Sagi Asa dan organisasi hebat Save a Child's Heart. Seorang bayi berumur 11 hari bernama Angel telah dilahirkan di Rwanda dengan kecacatan jantung kongenital yang jarang berlaku dan aliran darah dari jantung ke paru-parunya sangat terhad. Selepas dipindahkan melalui 4 hospital, akhirnya dia tiba di Hospital King Faisal dalam keadaan kritikal. Antara doktor yang merawatnya ialah Dr. Gerard Masago, seorang pakar kardiologi pediatrik dari Rwanda yang telah menjalani latihan di Israel melalui program Save a Child's Heart. Beliau mengangkat telefon dan menghubungi bekas mentornya, Dr. Sagi Asa, meminta beliau datang ke Rwanda untuk membantu menyelamatkan nyawa bayi itu. Dr. Asal meninggalkan Tel Aviv sejurus selepas tengah malam, terbang lebih daripada 4,000 kilometer ke Kigali. Beliau bergabung dengan Dr. Masago untuk menjalankan prosedur yang rumit ke atas bayi baru lahir yang hanya seberat 2,5 kilogram. Dan beliau pulang ke Israel pada hari yang sama. Selama lebih 30 tahun, Save a Child's Heart telah secara senyap-senyap mengubah kehidupan di seluruh dunia sejak tahun 95. Organisasi ini telah menyelamatkan nyawa lebih daripada 8,000 kanak-kanak dari 75 negara, sambil melatih doktor dari negara membangun supaya mereka boleh pulang dan menjaga generasi seterusnya. Inilah Israel apabila tiada siapa yang memerhati. Sebuah negara di mana doktornya menaiki pesawat di tengah malam untuk menyelamatkan bayi berusia 11 hari. Sebuah negara yang berkongsi ilmunya supaya negara lain boleh menjaga anak-anak mereka sendiri. Sebuah negara yang mengukur kejayaan bukan sahaja melalui nyawa yang diselamatkan hari ini, tetapi juga melalui doktor yang dilatih untuk menyelamatkan nyawa pada masa hadapan. Kisah-kisah seperti ini jarang sekali menjadi tajuk utama, tetapi ia menceritakan lebih banyak tentang Israel berbanding 1,000 tajuk berita. Dan itulah sebabnya Dr. Sagi Asa dan Save a Child's Heart adalah wira saya minggu ini. Baiklah Shoshana, itu memang wira yang sangat layak. Dan sebenarnya di JNS, kami telah menemu bual salah seorang doktor jantung kanak-kanak yang sedang berada di Israel sekarang. Sedang menjalani latihan supaya mereka boleh pulang ke Zambia dan memberikan rawatan yang menyelamatkan nyawa kepada komuniti mereka. Dan dia sedang menerima latihan itu di sini. Jadi anda tahu, kami sangat menyokong organisasi ini. Jadi Dr. Asa, beliau sebenarnya berkata, tugas saya sebagai mentor adalah untuk membantu anda berdikari. Sudah tentu. Tetapi jika anda hubungi saya akan ada di sana. Dan ia memang luar biasa. Sebagai seorang ibu, anak perempuan saya telah melahirkan seorang anak. Ya Allah, anak perempuan saya mengalami masalah jantung semasa bayi. Wah. Dan doktor-doktor yang ada di sana telah menyelamatkannya. Ya Allah. Saya sangat menghargai doktor yang berlatih merawat bayi kecil dan jantung kecil mereka. Kerana tanpa mereka, ramai ibu-ibu akan berduka. Betul sekali. Dan biar saya beritahu anda semua bahawa apa yang orang tak nampak ialah kami juga menerima ramai kanak-kanak dari negara Arab jiran, termasuk yang masih menganggap kami musuh.
dan termasuk anak-anak dari Gaza, Judea, Samaria, Jordan, dan dari tempat-tempat lain juga. Anda tak akan jumpa perkara ini dalam berita. Tetapi itulah etos Israel, menyelamatkan nyawa. Dan kami berusaha ke arah masa depan yang lebih baik, di mana ia bukan sesuatu yang luar biasa untuk menerima musuh dan tetap merawat serta menyelamatkan nyawa mereka. Dan ibu bapa mereka akan cukup bersyukur untuk tidak mengambil anak yang sama dan mengikat sesuatu pada mereka, serta membantu mereka membunuh ramai orang. Kami menantikan hari itu. Amin. Amin. Bellamy, siapa wira kau sayang? Wira saya bukan sahaja golongan Haredi tetapi juga komuniti agama. Dan saya akan memilih kata-kata saya dengan sangat berhati-hati apabila saya mengatakan ini. Baik. Beberapa minggu lepas, kami sedang menyambut Syabat dan perasaan ada sebuah kafe yang masih buka dan terdapat banyak bunyi bising dari bawah. Saya berada di rumah kawan untuk Syabat dan kami menjenguk keluar dan ia terletak di sebuah pusat apartemen di sini, di Baitul Maqdis. Dan apabila pertama kali melihat apa yang sedang berlaku, kami semua saling berpandangan dan berkata, ini tak sepatutnya berlaku. Kita tak patut berkelakuan begini. Ini memang tak boleh. Kenapa perkara ini berlaku? Dan saya ada seorang kawan yang turun untuk mengetahui apa yang sedang berlaku. Sekali lagi, perbualan kami tetap sama. Ini memang teruk ini. Dengan lebih banyak maklumat bahawa komuniti Haredi berada di sana sambil berkata, Syabat, Syabat, Syabat. Dan semua klip yang Anda lihat adalah mereka menjerit Syabat, Syabat yang kemudian sebenarnya melakukan tepat seperti yang akan saya jelaskan. Misionari mempunyai satu tugas dan satu tanggung jawab. Sekarang, ini bukan mewakili semua penganut Kristian. Ini bukan berlaku di seluruh agama itu. Saya berasal dari kepercayaan Kristian sebelum saya menjadi seorang Yahudi. Saya mempunyai pemahaman yang sangat jelas tentang apa yang betul apabila Anda tidak menggunakan paksaan dan Anda benar-benar didorong oleh kasih sayang di mana kita sepatutnya boleh hidup bersama. Itulah Yerusalem. Apa jua agama Anda, kita semua boleh hidup bersama. Tetapi isu saya, dan bukan hanya saya, malah ramai orang lain, ialah apabila ia membuka ruang kepada perbualan yang lebih mendalam. Di mana pada hari yang paling suci untuk orang Yahudi, sekarang ada perbualan tentang kenapa sebuah kafe dibuka. Sebuah kafe memang boleh dibuka. Kafe boleh dibuka, Yerusalem memang untuk semua orang. Tetapi apa yang kita terlepas pandang ialah dalam misi mereka, apabila Anda menggunakan paksaan, ialah Anda akhirnya akan mendapat klip dan gambar dan apa sahaja yang menggambarkan tepat apa yang dunia luar mahukan. Orang Haredi dan Yahudi meludah kepada orang Kristian dan mereka adalah orang yang ganas. Dan itu sahaja gambaran yang keluar. Dan kemudian, apa yang mereka lakukan dengan misi dan tujuan mereka ialah menggunakan orang Yahudi sekular untuk berkata, Anda tahu tak, sekarang kami akan datang dan sokong Anda kerana kami tidak menyokong tingkah laku seperti itu. Saya faham. Terdapat sebuah kafe yang sedang melakukan ada sebuah kafe yang buka mesin. yang ia satu paksaan kerana sebenarnya ia adalah kerja mubaligh. Mereka adalah mubaligh. Saya tak faham tadi. Mereka adalah mubaligh dan ia dibuka pada hari Sabat. Sekali lagi, tiada masalah dengan itu, tetapi ia akhirnya menimbulkan perbualan yang sangat berbeza tentang golongan yang taat beragama dan kawasan kejiranan mereka. Kerana ia seolah-olah sengaja, inilah yang akan berlaku. Tetapi sekali lagi, ia adalah perbualan yang jauh lebih mendalam. Tetapi saya ingin menjelaskan dengan sangat jelas bahawa kami mempunyai rakan-rakan yang beragama Kristian di seluruh dunia. Orang Kristian tinggal di sini. Orang Kristian mempunyai rumah di Israel. Ini adalah rumah untuk semua agama dan juga untuk mereka yang tidak beragama. Tetapi kita perlu sangat berhati-hati terhadap paksaan yang digunakan oleh setengah orang oleh kumpulan-kumpulan tertentu. Dan kita semua ada golongan seperti itu. Kita semua ada golongan ekstrim dalam setiap satu. Namun, ini adalah sesuatu yang digunakan sebagai alat paksaan yang sangat kuat dan kita telah melihatnya berlaku berulang kali. Dan sebelum Anda sedar, orang Yahudi mula menarik diri dengan berkata, tidak, mereka mula melihat kita semua sebagai satu kumpulan sahaja. Dan sedikit demi sedikit, tiba-tiba inilah yang berlaku. Dan kita telah melihatnya berlaku di benua Afrika lama dahulu ketika orang Arab menjajahnya. Kemudian agama Kristian pula masuk. Tidak lama kemudian, sebagai seorang Yahudi, ada ketukan di pintu Anda yang berkata, adakah Anda tahu dan pernah dengar tentang Tuhan kami, Yesus Kristus? Kita telah melihat perkara ini berlaku berulang kali. Dan ia sebenarnya menunjukkan sesuatu yang jauh lebih mendalam yang sering kita abaikan. Jadi, supaya semua orang jelas, kegiatan penyebaran agama di negara ini menyalahi undang-undang. Dan sesiapa yang cuba melakukannya boleh diusir keluar. Tetapi hakikatnya, kebanyakan penganut Kristian evangelis hari ini, ramai antaranya saya mempunyai hubungan yang sangat rapat adalah dan pengkhususan. Jadi ia perlu jelas bahawa ini adalah kuntak bilik yang sangat kecil. Dan tidak mewakili penganut Kristian di negara ini. Tidak mewakili penyokong Israel di seluruh dunia. Tetapi sudah tentu, lihat, saya tidak tahu sama ada kita boleh membuat, saya tidak fikir golongan ultra-ortodoks berfikir bahawa mereka sedang menentang aktiviti penginjilan. Mereka hanya bertindak jika Anda tanya saya sebagai seseorang yang berurusan dengan perkara
perkara ini setiap hari dalam hidup saya ketika saya berada di Dewan Bandaraya. Mereka hanya fikir bahawa mereka sedang berkempen menentang sebuah kafe yang dibuka pada hari Sabat. Yang mana saya ada Logat yang isu dengan mana, itu. ya? Kerana apa yang anda katakan? Semua orang. Tapi ya, inilah perbualan dalaman yang sentiasa kami bincangkan. Dan memang betul untuk memberi perhatian Cahaya. kepada perkara ini. Hanya Terima kasih cahaya. banyak. Cahaya menyala. Okey. Siapa wira saya minggu ini? Jadi, wira saya minggu ini ialah sepasang suami isteri. Pasangan yang sangat-sangat istimewa. Namanya Sasha Trufanov. Dan dia telah menghabiskan 498 hari dalam tahanan Hamas. Dia telah cedera, diseksa dan dibiarkan kelaparan. Dan isterinya sekarang ialah Sapir Cohen yang telah berada dalam tahanan Hamas selama 55 hari. Sekarang, pasangan ini sedang melawat keluarga pada 7 Oktober di Kibbutz Nir Oz. Mereka semua telah ditawan. Sapir telah dibawa, saya rasa, bersama ibu Sasha dan ahli keluarga yang lain, dan bersama ibunya, mereka dibebaskan selepas 55 hari. Dan apa yang indah tentang kisah cinta ini ialah ketika dia masih dalam tawanan dan dia fikir tiada harapan untuk dibebaskan, dia berdoa agar dia akan bertemu dengan orang lain. Dia berdoa agar dia dapat meneruskan hidupnya. Sementara itu, apa yang Sapir lakukan? Dia menjadi seorang pejuang untuk membebaskan lelaki kesayangannya. Dan dia telah dibebaskan kurang daripada setahun yang lalu. Dan awak tahu, apabila anda telah melalui situasi traumatik seperti ini, saya tidak pasti ramai pasangan yang akan mampu bertahan. Sudah tentu, ada pasangan lain yang tidak mampu bertahan. Beberapa perceraian berlaku. Dan mereka baru sahaja berkahwin semalam. Dan mereka sangat comel kerana mereka mempunyai akaun Instagram bersama. Dan mereka mempunyai gambar-gambar yang sangat cantik. Dan mereka, malah keterangan di akaun Instagram mereka ialah, kami ialah orang yang memilih hidup. Sekarang, sangat mudah untuk berkata, saya memilih hidup apabila anda belum pernah menghadapi kematian seperti yang mereka berdua lalui. Terutamanya Sasha. Tetapi dia adalah seorang wanita dalam tahanan Hamas. Saya pasti ia bukan sesuatu yang mudah untuk dia juga. Dan hakikat bahawa dia pulang ke rumah secara ajaib, bahawa mereka membina semula hubungan mereka selepas sekian lama. Dan kini mereka telah berkahwin minggu ini. Ya. Bagi saya, ia adalah kisah yang gembira dan heroik. Terutamanya apabila kita mendengar kisah-kisah yang begitu menayat hati. Seperti seorang wanita muda yang baru sahaja menamatkan hidupnya sendiri kerana dia masih trauma dengan apa yang dia lihat di Festival Lova. Dan kerana dia kehilangan sahabat baiknya di sana. Jadi kami telah menghadapi begitu banyak kisah trauma seperti ini. Kisah-kisah orang yang tidak dapat melupakan kengerian perkara-perkara kejam yang mereka saksikan pada 7 Oktober. Anda tahu, rogol, pemenggalan kepala, dan juga pencacatan. Ia benar-benar berlaku. Ia berlaku. Dan hakikat bahawa dua orang muda ini, saya sebenarnya pernah bertemu dengan Sasha dan dia sangat baik. Hakikat bahawa dua orang muda ini boleh mengatasi semua ini dan mendapat pengakhiran yang bahagia selepas trauma yang luar biasa adalah Hatikvah bagi saya, iaitu lagu kebangsaan kita, lagu harapan. Dan mereka berdua adalah Wira dan Mazal Tov. Mazal Tov untuk perkahwinan anda yang indah. Dan dengan nota gembira itu kita tamatkan dan berdoa untuk pembebasan orang-orang yang tidak bersalah di Iran dan pembebasan orang-orang tidak bersalah di seluruh dunia. Untuk penyembuhan askar-askar kita dan untuk penyembuhan ibu bapa yang telah kehilangan anak-anak mereka dan supaya kita mempunyai rantau yang lebih baik serta harapan yang lebih baik untuk masa depan. Amin. Jumpa lagi minggu depan.